Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. bertemu kembali dalam ruangan Jumaat Live pada hari ini. Saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid dalam Sembang Santai. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Kita dah lebih 9 bulan dah dalam COVID ni. Pada bulan Februari, Mac lagi. Tiap-tiap minggu adalah kalau kita ketinggalan. Tiap minggu kita telah bincang dalam Sembang Santai ni. Saya buat satu kesimpulan arah perbincangan Datuk ni kepada nak mentajdik masyarakat, nak buat islah, nak buat transformasi, nak buat kebangkitan semula sesuai dengan 100 tahun dengan penyakit yang berlaku, dengan COVID yang berlaku, kejatuhan kerajaan Turki dulu. Ini banyak kita tengok sebagai arah jalan yang kita nak pergi. Jadi dalam kita nak capai apa yang Datuk nak fikir tu, tengah hari ni petang ni kita nak bincang keutamaan kita dalam melaksanakan program tajdik, program islah. Jadi saya rasa kalau boleh Datuk bagi 1, 2, 3 secara horizontalnya dan secara vertikalnya, ufuki dan rasinya, supaya pendengar-pendengar dapat membuat langkah-langkah sama untuk kita bergerak bersama, kata sederap berjalan untuk menuju cita-cita islah, tajdik, pembaharuan, reform dan transformasi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang macam kita ni, dia tak boleh lari daripada apa yang ada dalam ajaran Islam. Kita hanya pengikut. Bukan kita ni ahli fikir. Kita ni ahli pentafsir pemikiran Islam yang ada dalam macam-macam dokumen. Jadi kalau kita kata apa keutamaan kita, maka kita kena kata keutamaan kita ialah seperti mana yang ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan dihuraikan oleh para ulama dan disesuaikan oleh kita sendiri dengan realiti yang ada. Jadi Quran kata sekian, maka para ulama klasik melahirkan teori maqasid syariah. Saudara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jumpa lagi kita. Jadi maqasid syariah itu dia ada daruriyat, dia ada hajiyat, dia ada tahsinat. Daruriyat itu ialah benda yang menyentuh tentang survival pribadi ke umat ke. Hajiyat itu ialah keperluan yang sangat tetapi tidak menyentuh survival. Maknanya tanpa memenuhi keperluan itu, kita boleh masih lagi survive. Dan tahsinat itu ialah luxuries. Itu benda-benda yang diberikan oleh Islam. Kemudian, dalam daruriyat itu, iaitu benda-benda yang sangat penting yang menyentuh soal survival kita ataupun survival umat, di situ ada keutamaan, iaitu 5. Ad-Durriyatul Khams, 5 perkara utama dalam hidup manusia. Jadi 5 utama inilah menjadi pilihan kita. Kemudian para ulama pula menghuraikan, dipanggil fiqh al-awlawiyat. Bagaimana mengenali keutamaan dalam masyarakat kita. Jadi kita sekarang ni kita kena belajar fiqh awlawiyat itulah. Misalnya di Malaysia lain, di negara Arab lain, kalau duduk di Europe lain. Kemudian di bawah fiqh awlawiyat itulah fiqhul nususnya, fiqhul waqi'. Bagaimana kita perlu memahami nas-nas Quran Sunnah, bagaimana kita perlu memahami realiti hidup. Jadi secara kesimpulannya tentang soalan tadi, apa alternatif kita? Maknanya keutamaan kita ialah seperti mana yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan difahami oleh para ulama klasik
sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, usul fiqh mereka itu, dan difahami pendekatannya oleh kita sendiri seperti mana kita sendiri faham, berasaskan pada realiti yang ada dalam masyarakat kita. Kalau kita lihat di sini, kita kata fiqh daruriyat antara 5. Boleh kita tambah sekarang ni berdasarkan ayat-ayat Quran dan sebagainya, sebab saya nampak macam Datuk tekankan soal perpaduan umat. Jadi perpaduan umat itu tidak disebut dalam maqasid yang 5 tu. Contohnya. Atau kita letak di mana katalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu tu. Ya. Supaya jangan pecah belah. Ya, dia maqasid daruri yang 5 tu. Sebenarnya dalam Al-Quran dia tidak kata ini 5 daruriyat. Ini ada, misalnya kata bismillahirrahmanirrahim, falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu maknanya dari segi perkara yang penting dalam hidupnya ialah ekonomi. Ju' nak mencegah kelaparan itu ekonomi, dan khauf itu soal keselamatan. Jadi dalam sejarah pemikiran Islam, apabila orang-orang daripada zaman misalnya Al-Ghazali ataupun zaman-zaman orang lain lagi, di Malaysia ni banyak orang sebut Imam Ghazali lah sebab orang tak kenal orang lain. Jadi dia kata 5 kepentingan asas itu ialah pertama sekalinya agama, mesti perlu diutamakan. Kemudian nyawa perlu diutamakan. Kemudian harta, kemudian maruah, kemudian kita punya keturunan dan sebagainya. Tetapi sebelum mencapai 5 tu, para ulama klasik pun berbeza pendapat. Orang ni kata ada 7, orang kata ada 4, apa semua. Tapi akhirnya dia settle. Apabila sesuatu idealism itu benar-benar menjiwai realiti yang ada, maka dia settle di situ. Tetapi apabila realiti berubah, nak kata idealisme berubah, tak berubah lah. Sebab Quran Sunnah sudah tamat. Itu semua orang sekali. Jadi akan berubah realiti. Daruriyat ataupun keutamaan ini berubah berasaskan kepada perubahan masa dan persekitaran hidup kita. Jadi sekalian ni, kita boleh cuba mengubahlah yang dikatakan daruriyat itu. Yang Dr. Kamil tanya masalah, boleh ke kita tambah yang lain? Saya kata boleh. Kalau tanya saya nak tambah apa? Al-wahdah. Kesatuan ummah, perpaduan ummah. Itu kalau saya nak tambah. Ini saudara Arif Mahdi tanya, dalam Aulawiyat ni, keutamaan ni, atau konsep maqasid ni, terpakai ke bab ibadat? Bab ibadat ni dia sifatnya dogmatik. Tetapi sebagai agama yang tidak menyingkirkan peranan akal, ia boleh juga kita menggunakan metod maqasid itu dalam bab ibadat. Tapi kita tidak mengubah ibadat itu per se. Tapi dalam metod, dalam kalau undang-undang agak kita tidak mengubah undang-undang sebenar itu, kita ubah prosedur dia. Prosedur dia. Misalnya hari ni nak tangguh sikit ke? Semai Zuhur lewat sikit sebab Nabi kata as-salatu li waqtiha. Ya tak? As-salatu li waqtiha. Tapi oleh kerana waktu tu fleksibel, daripada pukul 1 sampai pukul 4.30. Okey, waktu Zuhur. Okey. Bila waktu Zuhur sepanjang tu, adakah wajar bagi kita bila saja masuk waktu dan di hadapan dia ni, kita ni ada pesakit yang nak mati, kita pula doktor bedah. Mana lebih aula kita pergi semaya dulu dengan kita sudahkan operasi kita tu. Itu kita kena guna keutamaan. Jadi prosedur tu, bukan mengubah solat tu macam mana, mengubah macam mana. Itu yang macam sekarang ni. Saya
tak nak sebut lah. Orang tu kata patut kita pergi semai buka apa tu masjid seluas-luasnya sebabnya begini. Orang ni kata begini. Itu nanti atas kepahaman masing-masing. Realitinya, awak faham realiti tu tak realiti. Kalau awak faham realiti, begini pandangan awak. Kalau awak tak faham realiti, begini faham awak. Itu mengikut pendekatan masing-masing. Saya Datuk ni benda agak kontroversi sikit lah. Dalam amalan masyarakat kita, sekarang ni dalam ibadat lah contoh. Kita mengeluarkan takwim, kalender di bulan Ramadan supaya kita bersahur tu, kita bagi 10 minit untuk apa kita panggil imsak. Imsak 10 minit. Jadi menyebabkan ramai orang kita bila dia jaga tengok 10 minit tu, dia tak sahur dah pasal imsak dah. Sedangkan di negara Arab saya tengok setengah-setengah muazzin Bilal tu, dia nak bangun azan tu, dia minum air, dia bangun azan. Saya tengok. Saya jumpa satu tulisan Yusuf Qardawi lah kitab At-Taubah dia. Dia kata imsak 10 minit ni bid'ah. Macam mana kita nak timbang nanti dia sudut maqasid ni? Yalah, betul lah bid'ah. Bid'ah tu ada dua. Bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah. Jadi maknanya kalau kita berpegang dengan imsak itu secara yang membati buta, itu tak bagus. Sebabnya bila 10 minit tu ada lagi masa untuk nak makan dah. Boleh makan lagi. Boleh lagi. Saya ingat saya budak-budak dulu, saya pernah tegur Mak Haji. Mak Haji, imsak dah ni. Dia malah duk balas kita, budak kecil-kecil. Biarlah imsak pun aku nak makan. Sebab dia tahu dah. Dia tahu dah imsak ni bukan artinya tak boleh makan. Ini orang panggil satu ambil, kita kata kita ambil afdalnya. Maknanya belum mana di mana perantaraannya. Orang kata kita nak start meeting pukul 9.30. Jadi imsak kita ni enggak 9 suku tu dah pergi. Kalau Profesor Mak Ibrahim dulu, kalau nak 9.30 tu 9.10 minit dah ada dia dah. Kita masuk tu dekat, kita masuk dekat 9.20. Dia dah ada dah tu. Duk baca ceria, duk baca apa. Itu contoh imsaknya nah. Macam kita bersiap-siap nak berhadapan dengan macam imsak itulah juga nak puasa Ramadan. Bulan Rajab tu dah puasa dah. Melatih supaya kita tidak berat. Kemudian bila lepas bulan Ramadan tu ada Syawal lagi. Hari bulan tu maknanya ada adab cara kita. Tidaklah bila 10 minit lagi makan ngak masuk subuh ludah. Itu tak ada budi orang panggil. Tapi tak ada sebab kita nak balas bid'ah ke tidak bid'ah ke. Benda-benda rutin ni menyebabkan masyarakat Islam jatuh tamadun. Kita zaman sekarang ni saya ada baca tu. Dia kata kalau kita makan, lepas tu dengar azan, makna dari mulut tu pun habislah, jangan nak tambah. Baru makna tak payah nak semua-semua keluar gitu. Ya, betul lah. Macam juga melarat puasa tu. Tak boleh juga tu. Maknanya kita macam ni lah. Kita campur antara konsep maknawi tu. Sebenarnya ibadat-ibadat ni benda maknawi. Benda-benda spiritual. Tapi kita tak boleh buat benda-benda maknawi ni kecuali kena buat benda-benda ritual, fizikal. Jadi kita buat mengikut makna-makna tu lah. Jadi sampai ni satu lagi Datuk. Saya buat pahaman sendirilah. Ya. Sekarang ni kita terlalu berpegang kepada harfiah, literal. Macam orang baca kita al-iftaru ala tamri, makan buah tamar. Ini semua kita ustaz nak bersyarah sunat buka puasa dengan buah tamar. Saya fikir itu di negara Arab tak apalah. Sekarang ni kita di Malaysia tak adakah tidak sunat buka dengan pisang ke, buka dengan nanas ke, buka dengan bubur ke, ataupun sekarang ni saya ingat Malaysia mungkin setiap tahun habis berjuta kita terpaksa import
Dia importkan ni taman mewah dari Saudi, dari Syria, dari Iran, dari Amerika dan sebagainya. Dari segi ekonomi kita, saya tengok rugi. Adakah kita ada pisang, ada betik, adakah tidak iftar, ada betik, ada nenah, ada rambutan. Sebab orang kita seolah-olah dapat pahala, seolah-olah. Puas tamar baru dapat pahala. Jadi kena makan juga tamar 3 biji, baru makan benda lain. Dia macam ni. Satunya ada fadilatnya. Dia panggil fadilat berasaskan kepada pandangan Abdullah ibn Umar. Jadi kita tiru Nabi secara membabi buta. Nabi minum air, kita minum air. Nabi naik unta sampai di sini, kita berhenti di sini. Maknanya itu harfiahnya. Literal, sampai kita tidak sanggup mentafsirkan apa yang sebenarnya. Jadi yang sangat-sangat literal lagi, dia kata apa? Wa yusannul iftaru ala tamrin. Terjemah dalam bahasa Melayunya, dan disunatkan berbuka puasa di atas tamrin itu si biji buah tamar, atas buah tamar. Jadi balik anak murid ni, dia tutup guru kata atas buah tamar, ambil buah tamar, letak buah punggung, naik atas tu. Sebab di atas buah tamar. Itu pentafsiran macam tu. Sebenarnya, kalau kita ni orang maqasidi, dia sebab saya bahagikan, ini orang syakli, ini orang maqasidi. Tak boleh lari dah. Ini berfikir secara literal, secara harfi. Apa yang bahasa kata begitu, begitu dia. Yang ini berfikir secara maknawi, secara maqasidi, secara objektif. Objektifnya, betul. Objektifnya ialah makan manis supaya dia punya glukos tu cepat menyegarkan kita. Itu duk susah taman Nabi lagi. Saya kata, orang duk beli Mekah pergi taman Nabi, dia kena tipu dia pun Arab Madinah tu. Tak? Bila masa saya pergi tahun 70 ke Madinah, tak ada pun taman Nabi pun. Mahal. Berapa. Ajwah Haidah tu. 100 taman lebih. Nabi. Yalah. 100 lebih sekilo. Kalau balik ke rumah, beli taman Nabi, klik makan beras berapa tu lah. Kata beras Faizah ni marah dia tokai dia Faizah. Jadi beras-beras yang nombor 1 tu itu bukan taman Nabi tu. Kalau awak nak makan taman Nabi, makan beras hancur. Itu taman Nabinya. Itu fadilat. Jadi orang kita ni tak apalah asalkan dia iktidak Rasul. Kalau dia iktidak Rasul semata-mata kerana dia sayang kepada Nabi. Dia boleh pahala tu. Tapi orang kita tu tidak macam tu nak. Tidaklah saya sangat. Sebab lepas duk makan taman Nabi tu pun, dia makan beras Gomaha juga. Sehari dua anda tak tahu ke sehari dua ni? Apa dia? Cerita selipar Nabi pula. Ada tampar di topi dah, saya terbaca gitu lah. Capan Nabi. Hak buah di piah tu. Capan Nabi tahu mana? Iyalah. Itu kalau Nabi ke? Kalau Yusuf Qardawi nak kata bid'ah tu. Kalau Yusuf Qardawi nak kata, kita tak suka nak cakap tentang bid'ah lah, apa-apa semua sekali ni. Dia benda ni, benda yang tidak sangkut paut dengan agama. Jadi capan Nabi tu masa tu. Cara orang buat capan macam tu lah. Saya mula-mula kata, apa cak gapo ni orang ni, dia piah dia gapo semua sekali. Rupa-rupa cerita, ni capan Nabi. Jadi setara tumor tu. Yalah, menjiwai Rasulullah tu lah. Jadi melarat kecapan Nabi, kita buat gambar tepek tu kan. Ini kata-kata orang Syiah yang duk buat keterlaluan. Pasal setengah orang tu dia anggap ni benda ni macam cari berkat lah apalah. Tak boleh. Penjiwaan tu maknanya capan Nabi. Maknanya Nabi pakai capan. Nabi pakai pakaian kaki yang harganya sederhana. Maka bersederhanalah hidup. Itu makna daripada capan Nabi ni. Ni tak letak gambar capan Nabi di apa ni, di piah kita tu. Kemudian belanja dengan borosnya, dengan apa semua. Ini sebab orang kita, orang Islam kita,
berada dalam zaman jatuh dan kita terus jatuh dan terus jatuh. Sebab kita tidak melihat Islam dari kacamata tamadun. Kita melihat Islam dari kacamata ritual sahaja. Jadi balik pada perbincangan kita tadi, sekarang ni Datuk rasa apa benda paling utama lah untuk kita nak gerak masyarakat ni dalam suasana sekarang ni? Ya. Saya sebab dulu lagi pun, bila Pok Loh kata kita nak Islam hadari. Saya kata Islam hadari itu, maknanya Islam hadari itu ialah Islam yang maju, pentafsiran yang maju. Maka kena ikut maqasid. Maqasid yang pertama ialah hifzuddin. Menjaga agama, maknanya orang faham lah tu. Nah, menjaga agama. Menjaga agama maknanya beri peluang kepada agama itu berkembang. Tetapi kalau kita setuh, apa saja agama, tak boleh tu. Al tu makna umum, al tu khusus. Makna ad-din tu, dinul Islam maknanya bila negara kita ini, negara yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi, maka bagilah betul-betul. Tapi janganlah bagi peruntukan untuk orang masjid. Comel masjid ini satu hal. Kata kita ambil contoh masjid saja. Keutamaan masjid ialah menjadi pusat perhimpunan masyarakat. Bukan nak pergi buat pagar comel-comel. Nah, bukan nak buat dom yang comel-comel. Bukan. Itu satu kemewahan di luar. Kalau kita dah cukup, maknanya masjid sudah menjadi tumpuan orang Islam, orang bukan Islam. Buatlah macam mana pun untuk apa tu kita katakan sebagai apalah pencapaian kita. Tapi kalau benda ni asasiat tak cukup. Jadi oleh kerana tu dalam negara kita ni saya rasa soal agama tu sudah dijaga saya kan. Soal penjaga agama. Lepas agama tu nyawa. Apa makna nyawa? Nyawa tu maknanya keselamatan hidup kita. Jangan kita terancam oleh penyakit ni macam COVID ni. Jangan terancam oleh apa-apa semua sekali, nyawa. Lepas nyawa tu akal. Mesti kita melahirkan suatu masyarakat yang waras. Tapi orang kita bila kata jaga nyawa, dia terus fikir nak qisas. Betul dah, qisas tu satu daripada jaga nyawa. Tapi rakyat awak sakit, okey, tak apa. Rakyat awak tak boleh makan, rakyat apa semua sekali, itu panggil jaga nyawa. Negara awak tak selamat, pencuri masuk, orang luar masuk curi dalam rumah apa semua sekali. Ni kita ada foreigners yang illegal immigrant yang mengancam nyawa kita, keselamatan kita. Inilah jaga nyawanya. Hak masalah qisas tu sebahagian yang terakhir dah daripada tu. Kemudian kita katakan an-nasab al-mal. Yang ketiga, harta. Maknanya pembinaan ekonomi yang kukuh bagi umat Islam dalam negara kita itu harta. Jangan duk hari-hari nak kira nak kerat tangan orang. Nak kira kerat tangan. Nak jaga harta. Kerat tangan. Itu satu situasi tertentu. Apabila negara kita ni dah makmur, begini sikit, awak ambil lagi curi harta orang. Boleh kerat tangan. Ini sekarang dalam keadaan lapar, maka tugas kita ialah menyediakan makanan, menyediakan ekonomi. Jangan orang kita lapar, jangan kita miskin. Ni nak banding dengan orang bukan Islam dalam negara kita. Siapa dia kaya? Siapa dia kaya? Yang kayanya ialah orang bukan Islam, orang lain. Saya nak pinjam banyak kali ni yang dikatakan oleh Tan Sri Datuk Mak Taib dalam forum ni kan. Dia kata pukul 5 kita main bola, orang lain dia akak taik, anak dia lah ni konglomerat besar. Token besar-besar yang boleh beli dunia ni. Boleh beli Malaysia dengan duit dia. Mana haknya nakut taik tu? Kita, sebab kita kira keutamaan kita tak nampak. Kemudian an-nasab, itu titihan. Janganlah kata kerana nak jaga titihan tu, Syed kalau nikah dengan Syed,
Tak menikah dengan tidak sah. Cerita lain tu. Mana ketitihan tu penghormatan. Tetapi katalah kita kata, satu daripada cabaran kita kena usahakan dalam masyarakat kita, kerana Islam kata jaga titihan, kita kena usahakan engineering. Apa tu kita kata genetic engineering. Genetic engineering penting untuk membina bangsa. Orang Jepun dulu semua pek dia genetik dia. Maknanya daripada kurang cerdik dia jaga pemakanan, jaga sehingga keturunan dia tu menjadi keturunan orang yang cerdik-cerdik. Itu sebab pemakanan dan penjagaan kesihatan. Itu dan muruah sebagainya. Semuanya benar-benar macam ni yang jadi keutamaan kita. Jadi Harun ni tanya, kan selalu berlaku polemik sebab kita ni nak melaksanakan hukum undang-undang Islam perlu dipastikan dulu hal-hal lain selesai. Contohnya ekonomi mesti baik dulu baru laksana hukum Islam. Soalnya apakah indikator ekonomi sudah baik tu baru boleh kita hukum, atau apa dia langsung orang miskin. Jangan kita nak buat ukuran. Hasrul. Ekonomi itu tidak Islam tau. Ekonomi adalah Islamnya, Hasrul. Ekonomi adalah Islamnya. Jangan potong tangan saja Islam. Maknanya kalau kita kata orang kita lapar, kita beri makan dah kok. Maknanya begitu pun kita tak saya potong. Maknanya utamakan benda-benda tu dulu kan. Dia kata, belum pada kita dapat melaksanakan hukum Islam, selesaikan ekonomi dia. Jadi ekonomi itu di Islam, ekonomi ayat yang turun pada zaman Mekah. At'amahum min ju'. Tidak ekonomi kata tu. Mencegah kelaparan. Ekonomi. Di Mekah ni, ayat-ayat tentang kehidupan dan bermasyarakat belum ada lagi. Sebab masa membina akidah. Maknanya pembangunan ekonomi itu sebahagian daripada pengukuhan akidah. Nampak? Itu Hasrul. Jadi pasal kita tak mula daripada kita muntalak, kita mula pada tak kena Hasrul, maka kita kata kita utamakan ekonomi dulu sebelum daripada kita laksana hukum Islam. Ekonomi itulah hukum Islamnya. Siapa dia yang makan dalam rumah dia, maka dan jiran dia lapar, maka dia berdosa. Nampak tak? Berdosa. Tidakkah satu pengawalan terhadap ekonomi semua sekali. Jadi benar-benar macam ni. Kesamaan dari segi hak mendapat kekayaan, hak ekonomi, hak. Jadi orang kita ni sebenarnya silap mana? Silap kita memulakan pengajian syariah kita dengan benda-benda yang teknikal, rukun tu, syarat ni apa semua sekali. Saya duduk balas dengan setengah orang tu. Sampai kepada soal kontrak pun. Kena hak ni dulu, hak ni kedian. Kalau awak buat kontrak untuk nak tipu orang, untuk nak tindas orang, awak nak jadi kapitalis, seorang itu miskin semua, jadi consumer awak semua, tak payah. Awak buatlah macam mana gap antara akad apa tu, antara kata-kata ijab dan qabul tu. Tidak Islamik. Jadi Islamiknya awak menjaga kestabilan. Mula-mula tu saya duk bincang dengan pok-pok bank Islam. Sebenarnya bank Islam tu apa? Ini yang bank Islam tu gini, kita kena kontrak gini, kontrak. Itu yang saya kata. Tak macam Hasrul tak ni lah. Jadi buat daripada Hasrul bahawa ekonomi itu tidak Islam. Ekonomi itulah yang Uthman melepaskan orang Arab, orang Islam di Madinah daripada cengkaman Yahudi apabila dia beli tenaga tu, sebagai satu contoh. Contoh yang satu-satunya contoh. Dia beli tenaga tu kan, asalnya Yahudi tu duk tipu orang Islam. Mana sekarang ni membina pasar, membina gedung-gedung, jual beli, membina mall-mall. Itu satu daripada keperluan dalam syariat Islam lah. Ya. Dr. Kamil. Ya. Tidakkah tajuk pertama, kedua, ketiga forum kita ni, kita kata tidak boleh ke COVID punya kes ini kita jadikan starting point, jadikan titik tolak kepada membina
ekonomi umat Islam yang sebelum ini tertindas. Sebab dalam masa orang duduk kelam kabut, orang-orang konglomerat tu dah rugi situ, orang ni rugi sini. Tidakkah yang kecil-kecil ni boleh naik? Sebab itu kita kata watilkal ayam menudawilah bainan nas. Baru ni saya duk, bila orang suruh buat kerja dari segi masalah pembangunan hukum. Masalah hukum semasa dalam era revolusi industri 4.0. Nah, saya baca kan, daripada revolusi peringkat pertama, revolusi peringkat kedua, 3, 4, lebih kurang 100 tahun. Satu tu. Pertama, revolusi wap. Yang kedua, revolusi Yang ketiga, revolusi ni. Yang keempat, revolusi semua. Jadi semua macam ni. Mana Tuhan, dia buat benda macam ni, dia kata, Allah, naik tu. Naik apa? Naik rupuk dah di Mekah. Nak kiamat dah kita ni. Jadi fikiran-fikiran negatif. Sepatutnya orang Islam kita, bila berlaku COVID ni, kita mencari idea-idea macam mana masuk orang lemas. Orang bukan Islam lemah kerana COVID ni. Kita cubalah bangun. Itu kita cuba naikkan tamadun kita. Tapi malau kita tidak melihat Islam dari perspektif pembangunan tamadun. Jadi kalau kita pergi kepada tingkat lagi lah, soal muamalat kita juga sekarang ni, keutamaan kita di mana? Muamalat kita, muamalat Islam. Muamalat, keutamaan dalam muamalat itu ialah kita berurus niaga dengan secara tidak menindas orang lain. Tidak macam bank-bank Islam duk buat. Sangat mementingkan bentuk rupa kontrak, tetapi dia tetap menjadi bank yang menindas. Dia tetap menjadi bank kapitalis. Tetapi macam bank lain boleh, macam bank kadang-kadang lebih teruk pada bank konvensional. Tapi saya pernah start syariah juga. Saya pun kena terima juga sebab itu trend masyarakat. Kalau kita nak cross masyarakat punya trend, tak boleh lah. Macam ni. Tak boleh. Tapi sebenarnya, kalau kita betul-betul Islami, katakanlah dalam masalah-masalah keuangan dalam masyarakat kita kan, kita cuba memberi perhatian yang cukup baik kepada kepentingan pengguna, tetapi bukan kepentingan puak-puak ni, puak-puak pemodal yang hypocrite yang apa semua sekali itu. Tak. Itu keutamaan kita. Bila pihak yang miskin ini menjadi kaya, dia boleh menjadi unsur, bukan kaya lah, boleh menjadi orang yang boleh makan, boleh minum, boleh aktif. Dia akan menjadi unsur pembangunan ekonomi dalam negara. Kalau dia miskin sangat, dia jadi pasif. Tenaga dia tidak boleh digunakan. Bagi Islam, al-amal, kerja, usaha itu satu daripada asas kepada sumber pembangunan ekonomi. Tapi kalau awak tak ada modal sikit abuk, nak labur, tak ada menjadi asas kepada nak melaksanakan tugas-tugas kerja awak, jadi pasif. Pasif tunggu zakat. Itu yang ada masalah kita. Oleh kerana itu saya rasa jabatan-jabatan agama yang sudah menerima begitu banyak sekali sumbangan zakat daripada masyarakat Islam yang mula sedar tentang kewajipan berzakat dan sebagainya, dia kaji betul-betul bagaimana caranya dia boleh memberi suatu kedudukan yang baik dari segi ekonomi kepada para asnaf misalnya. Bukan kita kata nak baiki asnaf gini-gini, tapi prosedur memberi harta itu kepada asnaf. Maknanya memberi balik harta itu kepada masyarakat. Sebab harta asalnya milik masyarakat. Jadi kena bagi cara macam mana kita buat prosedurnya. Satu masa saya pernah mencadangkan supaya kita membekukan setengah daripada zakat sekarang ni. Saya pernah cadangkan di mana-mana, kita kata tak boleh ke kita tumpukan beli tanah-tanah orang Islam yang sentiasa terjual semakin sempit, katalah di Pulau Pinang. Ataupun rumah-rumah Bumi Putera yang diperuntukkan kepada Bumi Putera. Saya rasa betul
faham tu. Ya, ya. Rumah Bumiputera, bahagian Bumiputera tu bila diiklankan, tak ada taker juga, tak ada orang beli juga, akan dijadikan rumah terbuka. Sekarang ni peruntukan rumah untuk Bumiputera, tak ada orang beli. Bila tidak ada orang beli, akan pergi kat siapa? Kecuali kalau jabatan-jabatan agama dengan duit zakat, duit fitrahnya, beli rumah-rumah tu, kemudian jadikan sebagai harta majlis ke, ataupun jual kepada Bumiputera dengan cara yang boleh. Tidak sebagaimana yang puak-puak ni, sebab kita duit zakat kita terima daripada masyarakat juga. Ini banyaklah. Tapi kalau kita cakap, orang tahu banyak cakap ni. Ni Datuk, kita ada soalan daripada Azalino Abdul Rahman ni. Secara realiti sekarang ni, bolehkah kita kata misalnya, dia kata negara Turki dia anggap sebagai model yang lebih dekat dengan maqasid syariah. Ada negara lain. Dia orang kita ni gila model. Apa dia tengok Turki? Tengok kita sendiri. Turki pun banyak masalah. Kita tak duduk dalam tu. Kita tak duduk dalam tu. Pergi duduk di Istanbul boleh seminggu, 2 minggu. Nak cerita macam mana. Kadang-kadang saya bila budak-budak duduk apa tu, duduk puji sangat filem apa tu, Ertuğrul apa tu, filem Turki tu. Betul-betul itu filem apa tu, Di Ayah ni kita panggil apa? Itu semua di ayah. Betul, Turki bagus dari segi pemerintahan, tetapi jangan menjadi satu model yang tentu elok-elok. Dulu masa Khomeini buat revolusi Iran, Iran adalah suatu contoh model negara Islam. Apa jadi sekarang? Iran terjebak dalam masalah. Tidak mempunyai sekian. Jadi kita ambil seada-adanya. Turki sebagai satu model. Sekarang ini pakat duk kutuk Saudi. Saudi begitu, Saudi begini, Saudi Allah. Hancur dah Saudi itu kutuk. Satu model. Kemudian Iran, satu model. Negara kita, satu model lagi. Acik pergi ke negara-negara di barat, ke negara di dunia lain. Ni daripada mana? Daripada Malaysia. Mahathir. Terus. Malaysia, Mahathir. Sebab masa tu, nama Mahathir dengan Malaysia ni sebagai lambang kepada kemajuan. Tapi kita orang Malaysia sendiri, kita tak hargai. Kita hargai sana. Saya bagi orang Malaysia, kalau nak kata, Malaysia adalah satu daripada contoh yang terbaik bagi sebuah negara Islam yang maju. Cuma soalan saya ialah, siapa yang memajukan Malaysia itu? Adakah orang Islam ataupun orang bukan Islam? Satu hari itu, saya sedang berjalan di Istanbul dengan satu kawan saya daripada South Africa. Dia kata, saya tak nampak Turki nak menjadi sebuah negara yang bagus, maju sebagai sebahagian daripada Eropah. Kata, pasal apa membenci ke Turki? Tak, dia kata, selama kita berjalan dekat dengan 1 jam, dia kata di Istanbul, pergi minum kopi, pergi sini, aku tak dengar pun orang cakap Inggeris ke, cakap Itali ke, Perancis ke, Jerman. Dia kata tidak macam ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sepatutnya boleh menjadi sebahagian daripada Eropah dari segi kemajuan orang bukan Islam lah tu. Dan negara yang maju. Tapi Turki, no. Jadi itu kadang-kadang kita tidak hargai. Kita kata port saudara kita tu bodoh. Baru kita tunggu orang lain. Hak bodoh pada port saudara kita tu, kita tunggu hak port. Kita kata port saudara kita tak betul. Ini orang kita. Jadi saya nak mengajak kepada orang Malaysia, tengoklah kepada diri kita sendiri. Sejauh mana dah rekod kita buat, cuma aib sikit, kita banyak bergantung kepada negara dan orang lain. Kita tak cukup berdikari kerana kita perlu masa sikit. Ni satu kontroversi ni. Saudara Furqan Abdullah ni. Dia kata COVID sekarang ni, ramai orang tak ada kerja, ramai orang miskin, syarikat mati. Jadi kata ada menteri-menteri dia sibuk nak buat apa ni, perkampungan Al-Quran. Di mana prioriti kita punya keutamaan tadi? Keutamaan awak
kampung Quran ke keutamaan nak buat nak bantu orang yang sekarang lapar lah, tak boleh makan lah, syarikat mati lah, macam-macam. Saya tak nak ulah lah kampung Quran tu idea mai mana, tapi tak boleh lah. Saya poso sikit hari ni. Poso kata kat orang perkampungan tu. Orang kata awak perkampungan apa? Tak? Biarlah. Itu cara mereka itu. Tetapi saya nak kata antara prioriti keutamaan kita melepaskan masyarakat Islam dalam negara ini daripada kemelut kemiskinan, kepapaan, ketakutan, penyakit dan sebagainya. Saya tidak nak katalah jangan buat pagar masjid comel-comel. Tapi nak cakap, tapi kalau duit buat pagar masjid tu comel lambang masjid tu Islamnya, tapi baiklah bagi kau orang biar dia dapat bagi duit kepada anak dia untuk ngaji tinggi. Itu macam tu. Lepas tu Ifzal Syafi'i lah. Ifzal Syafi'i ni lah, Ifzal Syafi'i ni. Dia cuba tengok, dia kata kenapa degree syariah, dia tahu ni, degree syariah ni macam fokus supaya keluar dia dapat kerja di mahkamah syara. Kenapa silabus tidak dibuka supaya dapat bersaing dengan ALB dan sebagainya. Kita nak buat ALB buat agama. ALB tu ramai dah orangnya. Sudah banyak orang yang mempunyai mentaliti yang tinggi, pemikiran yang tinggi. Untuk LLB itu ialah degree-degree yang bersandarkan kepada undang-undang Inggeris. British punya law dan sebagainya. Kita nak buat syariah ni, kita nak mempertingkatkan mahkamah syariah. Jadi mahkamah syariah ini, saya terpaksa lah berbeza pendapat dengan pendapat majoriti dalam negara kita. Majoriti dalam negara kita, orang kata kita kekalkan mahkamah syariah, mahkamah konvensional. Saya kata kita kena campurkan. Kita kena tak sekali. Walaupun kita kata, tak ada mahkamah syariah kita. Tapi isi itu ada. Satukan mahkamah dalam negara kita. Kemudian kita inject supaya mahkamah yang ada tu jadi mahkamah syariah. Macam juga bank. Kenapa ada dua bank konvensional? Satu, bank Islam satu, dualism. Pendidikan agama, pendidikan bukan agama. Jadi ini yang sepatutnya kalau kita kata yang syariah itu ialah nak memperkukuhkan. Sebab itu kita kata syariah, kita inject. Dulu kita kata syariah, kemudian syariah itu berundang-undang sebagai komparatif. Sekarang ni kita panggil, kita pergi lebih lagi sampai orang syariah tu pandai. Tapi dia tidaklah melompat pergi beramal dalam mahkamah-mahkamah lain. Kecuali dia kata ada aspek syariah di situ. Hari ni saya sign satu affidavit hantar kepada mahkamah tinggi mengenai orang yang nak melarikan diri dia daripada hukuman liwat. Dia tak nak bercara di mahkamah syariah. Ini satu hal. Benar-benar ni lah kita nak suruh orang syariah kita faham. Kemudian bila dia graduate, dia perjuangkanlah nilai-nilai syariah itu supaya diterima oleh mahkamah sivil. Bukan kita nak ini yang maknanya. Saya pun nak jawab semua sekali, takut orang kata cakap banyak. Tak? Bila saya pergi ke England, saya buat saya punya thesis iaitu criminal responsibility. Budak Nigeria tanya, dia kata you nak buat apa? Nak buka syndicate, nak buat hak jahat-jahat di Eropah tu, mafia ke? Mafia. Tapi kalau balik, kalau saya boleh cakap bagaimana cara nak melaksanakan undang-undang hudud yang sebenar. Tapi tak serupa lah dengan hudud baca kitab ni. Orang kata dia ni belajar, diceluk dia, lupa ni, kepala dia tak betul dah. Tidak. Maknanya kita kena sedar bahawa realiti masyarakat kita sekarang ni nak mengembalikan Islam dalam negara kita, ialah kita kena solidariti kan. Kita kena duduk sekali dengan pengambil alih. Macam mana orang putih dulu. Dia bukan dia mampu betul undang-undang Islam. Dia atas sikit sehingga jadi satu dia.
Jadi kalau kita perincikan lagi lah. Kalau bidang pendidikan, apa kita patut buat sekarang? Dia pendidikan yang apa teori Kamahasa kata? Berasaskan apa? Bersepadu. Bersepadu. Ya. Pendidikan dasar bersepadu. Itu bagus. Masa saya duduk di lepas, saya kata macam ni. Pendidikan tu, kita kata berasaskan pendidikan ke bawah. Tematik. Kita kata manusia. Hadis. Quran. Hadis. Kemudian pandangan-pandangan sarjana. Kita tak ada satu tempat. Berasaskan apa itu manusia. Misalnya. Apa itu malaikat. Apa itu alam. Apa itu persekitaran. Kita blend semua-semua sekali duduk. Ini tidak. Ini pokok Islam. Ngaji bab Islam, Quran, Sunnah. Apa pandangan Islam tentang alam sekitar? Ada cerita tu. Mana dia cerita-cerita tu, rupa-rupanya cerita dia hanya tentang idealism saja. Dia tidak berpijak ke bumi. Kemudian yang orang belajar di universiti yang konvensional tu. Dia ceritalah tentang teori-teori alam sekitar, gini. Kemudian bila kita check, awak ni tak ada idealism yang jelas. Ikut yang pragmatism. Ciplak semua. Ciplak idea orang daripada idea-idea yang barat. Jadi ya, kalau kita agama ambil dari kitab sama. Yang agama ambil dari kitab sama, klasik. Yes. Ya baru ambil barat. Betul lah. Macam awak nak jadi Islam, nak jadi agama, awak turun serendah-rendahnya kepada konservatif yang dulu. Bila awak pergi ke mahkamah sebagai hakim tinggi, hakim besar, awak naik ke atas tu. Jadi awak ingat awak ni dah lebay dah lah. Pergi duduk selepong tepi masjid tu. Dia tak boleh. Dia Islam dia kena. Sebab tu Imam Syafi'i, bila dia nak menjadi tokoh ulama, dia tak pergi ke Yaman, dia tak pergi ke bawah-bawah, dia pergi ke Baghdad. Dari Mekah pergi Madinah, Madinah pergi Baghdad, Baghdad pergi Kahirah. Itu cara dia tu. Mana memajukan Islam tu mesti dalam dunia yang tamadun yang tinggi, perbaiki tamadun itu. Islam lahir. Bila dia lahir di negara Arab, negara padang pasir, dia hanya lahir sebagai idealism. Idealism dia itu tidak boleh berkembang kecuali apabila Tuhan kata, okey, sekarang ni kamu takluk Farsi, kamu takluk Rom. Jadi idealism Islam itulah berinteraksi dengan asas-asas tamadun Barat, maka orang, lagu ni Islam. Dia naiklah. Kalau kita di-isolate Islam kita di kampung kita, mana boleh naik? Jadi makin jelas lah. Cuma saya ingat sepanjang yang Datuk duk bincang ni, 9 bulan ni, Datuk banyak menyerah juga lah. Mengatakan terutama ustaz-ustaz ni banyak retorik. Jadi yang Datuk buat ni, macam mana? Tidak retorik, dia praktikal. Ya. Saja nak jalan ni. Ya lah, betul lah. Kita gini lah. Hotmi, forum, sebahagian. Sebahagian daripada kerja kita. Yang orang tak nampak, sebahagian yang lain. Dan ini ni orang panggil kalau makan kan. Kalau makan kan, orang ni hak sedawa. Hak sedawa ni. Dia kata, mu duk alik sedawa yang tak makan. Dak, hak makan kita makan dalam rumah. Kita makan tidak depan orang. Ni hak sedawa depan orang. Bawa duit. Mu jadi ini sebagai kadang-kadang kita kena balik kepada masyarakat. Kalau kita tidak mengkritik masyarakat, siapa dia lagi yang mengkritik? Jadi masyarakat kita perlu sedar banyak perkara yang kita kena ubah dalam budaya berfikir, budaya hidup dan sebagainya sehingga kita menjadi suatu masyarakat yang sedar tentang apa fungsi sebenar manusia di dunia ini dan mengapa Islam itu dihantar untuk menjadi satu asas untuk kebangkitan ummah. Ni akhirnya nak tanya komen sikit, nak masuk panas ni. Saudara Purkan ni dia kata di Malaysia ni ustaz ramai, pendakwah ramai. Jarang dia kata mereka mewacanakan isu-isu yang penting, isu-isu yang berat. Lebih ramai gemar bincang hebat isu-isu remeh-temeh. Khilaf. Yang menyebabkan masyarakat berkelahi dan sebagainya. Komen sikit.
Betul tu. Hmm. Dia orang kita sampai sekarang ini budaya masih lagi budaya remeh. Masih lagi terbawa-bawa dengan budaya remeh. Okey. Kita bangun pagi, okeylah. Susah panjang doa. Orang kita baca bahan apa? Tengok TV, bahan apa? Nah, tengok Hindustan dua jam. Oh, menangis. Pelakon menangis, kita menangis. Berita tak tengok. Kemudian rencana-rencana yang bagus-bagus tak tengok. Kemudian kita dah tengok benda-benda drama, benda hiburan, lawak jenaka. Macam apa kami yang apa yang orang apa tu yang yang wakil pasimah masuk di parlimen tu, siapa dia dapat 3 juta setiap 4 hari tu. Main tote. Ha, Kita semua main tote. tote. Jadi okey lah. Kalau sikit-sikit okey lah. Tapi kalau cencor dia lagi, tote lagi, apa semua sekali lagi, remeh lah. Tapi kalau saya baru ni dalam masa COVID ni, saya pergi ke pejabat serta duduk di rumah sebab kita nak tumpu pada kerja. Tapi kadang-kadang letih juga tak. Bila saya nak ubatkan keletihan tu daripada baca menulis, daripada menulis ke baca. Tapi kadang-kadang saya pasang kata filem-filem Arab yang lama tak. Najib Mahfuz, Taha Hussein, Al-Aqad, Nobel-Nobel tu diskripkan. Diskripkan untuk jadi filem. Kita, siapa dia tulis skrip? Mengorak cerita kita. Nah, dalam filem-filem kita. Jadi dia remeh-remeh. Okey. Katakanlah pasal masa singkat ni. Ceramah agama. Orang yang boleh memberi pandangan-pandangan yang asas dalam Islam, siapa dia nak bagi ruang? Dalam TV ke? Dalam apa ke? Yang dijemput ialah orang yang boleh menaikkan rating channel tu. Maknanya dia rating tu KPI dia nya. Bercakap tu tak benda-benda remeh pun. Ulang yang sama yang boleh tidak membangunkan, okeylah asalnya rating tu TV naik. Orang yang popular misalnya. Yang popular dalam masyarakat sebagai seorang pendakwah yang bagus. Apa dia cakap? Kadang-kadang mencarut apa semua sekali. Tapi orang yang bercakap tentang pembangunan tamadun. Jadi orang cerdik-cerdik tak lahir. Sedangkan dalam masyarakat kita, inilah yang katakan, forum kita ni, cuba ikutilah. 2 jam. Siapa dia tengok, orang ada kritik. Mana orang nak dengar 2 jam? Saya kata, orang tak sanggup dengar 2 jam, forum, orang ini bukan orang yang serius untuk memahami masalah negara dia. Dia nak tengok kan, 10 minit, 2-3 minit nak suka, habislah. Itu penyakit orang kita sekarang. Jadi kalau kita tidak mendedahkan masyarakat kita dengan benda-benda yang serius, inilah kesalahan. Jadi kita minta lah puak-puak ustaz kita, jangan sekadar memberi apa yang senang untuk diberi. Jangan bagi junk food kepada masyarakat kita dari segi ilmu dan makrifat. Cari benda-benda yang serius. Bagaimana nak mengatasi kelemahan orang Islam dalam negara kita ini yang tidak cukup gigih bekerja. Yang tidak cukup hebat bekerja. Ini yang sepatutnya. Ya? Macam kita kata untuk Islam Hadari. Apa makna Islam Hadari? Islam Hadari maknanya orang Islam yang kaya. Orang kata, apa makna? Itu. Lepas tu duduk lahirlah. Hadari, apa semua sekali. Itu yang ada masalah kita. Betul lah. Kalau macam tu, dia kata, duk baca bab remeh-remeh apa semua. Dulu masa duk kelahi tentang Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, dengan Murji'ah, dengan apa, kita balik. Ya? Padahal masa tu, orang-orang Islam sudah begitu maju. Tak ada dah nak menampung kekurangan. Maka dia berbahas tentang benda-benda yang mewah. Sekarang ni umat Islam miskin. Kalau orang nak berbahas tentang pemikiran yang mewah, mana pemikiran asasi? Tinggal kita tetap dengan kemiskinan kita. Belagak macam orang kaya, padahal kita miskin. Datuk, hari ni
Ada orang serius pun. Dengar ni, perbincangan Datuk ni. Profesor Datuk Hussein Abdul Rahman. Dari Kota Baru. Ada ramai lagi ni, saya tak sebut lah. Ni orang undang-undang. Datuk Hussein ni saya tak bagi, tak boleh royak depan-depan orang ya. Mari Datuk Hussein ikut forum kita hari Selasa sekali. Macam mana? InsyaAllah. Ya, jadi benar-benar bukan artinya orang macam tu lah. Tapi orang-orang muda ni. Orang macam Datuk Hussein, orang serius. Bicara ke undang-undang, cara tamadun, cara kebombangan Melayu. Siapa syarat banyak di Kota Baru. Guna satu waktu dia bangkitkan. Siapa syarat di Kota Baru banyak Islam apa kata dia. Benar-benar macam tu. Jadi saya dek kita ni orang awam. Orang puak-puak duk cinta ke pilih-pilih Hindustan, pilih-pilih hiburan. Itu puak-puak ni. Puak-puak cinta ke puak. Apalah, apa nama apa budak Wasimah tu? Cucu saya tu nama apa tu Bila dia bertunai tu kan, dia kata dapat restu daripada pengikut. Allahu Akbar. Ikut dia lah dia nak bertunai, nak menikah, nak beranak, nak gapo pun. Tak? Tak. Pengikut ni tak boleh ni. Tunai orang tak betul. Takkan saya rasa masyarakat yang berharga murah cerita tentang pembangunan tamadun kita macam mana apa semua. Bukan tak setuju hidup puja budak-budak bila puja lah, tapi janganlah siapa kata kena begini, kena dapat restu. Jadi itu dididik dengan benda-benda yang rapuh. Sebagai akhir Datuk boleh bagi kesimpulan kejap akhir lah. Apa keutamaan kita secara kesimpulannya untuk masyarakat kita bangun bangkit sesuai dengan COVID, sesuai dengan tamadun, sesuai dengan persekitaran Amerika apa orang ni pilih presiden kita pemuka tak amari pilihan raya macam-macam. Biar serius sikit. Macam mana? Dia gini lah. Saya rasa sekarang ni keutamaan kita ialah soal survival. Soal survival. Maknanya apakah anak cucu kita yang sudah ada di hadapan kita sekarang ni, dia boleh menjadi satu umat yang di Malaysia ni boleh menjadi tulang belakang pembangunan umat atau tidak. Bila kita merdeka, kita dianggap oleh orang-orang bukan Melayu sebagai pihak yang duduk di hadapan yang mengepalai segala gerak kerja mengisi kemerdekaan dan membina suatu bangsa. Tetapi oleh kerana kita alpa, orang politik duk asyik rasuah ke rakyat untuk nak dapat undi. Rakyat pula menggunakan kuasa undi untuk mendapat subsidi daripada kerajaan. Maka lahirlah orang-orang politik yang rasuah, rakyat yang subsidi. Itu kita. Politik kita. Politik rasuah dan subsidi. Jadi oleh kerana itu, adakah politik macam ni kita boleh survive? Tak. Maka kita minta orang-orang politik kata kerana politik kita ni ialah politik itu ialah benda-benda yang glamour sehingga kan seorang profesor. Dia kata awak ni bagus, awak ni profesor bagus. Awak nak masuk calon. Satu kenyataan yang bodoh saya kata. Profesor dia profesor lah. Takkanlah orang seperti kita nak jadi calon orang politik nak berglamour dengan apa. Sebab politik kita bukan politik proses sosial, bukan politik intelektual. Enak? Itu orang politik. Lepas tu sangat mengharapkan orang politik. Sekarang ni saya kata macam ni lah. Orang politik itu kita letaklah sebagai satu taraf. Dia menjaga sekian-sekian tapi hanya satu dahan sahaja. Ada 10 dahan yang lain. Biarlah politik tu jadi macam tu, sudah satu trend. Orang seni. Apa nilai seni yang dia bawa? Seni hiburan saja. Tak ada seni yang kata seni yang seni itu satu keindahan. Tapi seni yang memberi semangat, nafsu, berhibur, pleasure, itu kepada masyarakat. Orang ulama
Dia bicara benda-benda remeh. Ahli akademik, ahli akademik. Ahli akademik dia buat artikel untuk dapat naik pangkat. Sangat memalukan. Kadang-kadang nak bercakap dengan masyarakat pun tak boleh. Duduk cokor atas meja tu kan. Buat ini jurnal ni, ini jurnal ni. Kalau tak pandai bahasa Inggeris, suruh translate. Kemudian pergi jurnal. Untuk apa? Memenuhi KPI. Memenuhi KPI. Saya nak sebut zaman Engku Aziz. Dia kata kita orang akademik ni, duduk di bilik air pun kita berfikir. Berapa ramai orang akademik kita lah ni yang boleh berfikir? Tak ada. Nak mentafsirkan pergolakan politik dalam negara pun lebih cerdik orang tepi jalan kadang-kadang dengan orang akademik kita. Tak tahu apa. Kemudian duduk tu sapu punggung orang je. Sapu menteri tu, sapu menteri ni, dia bodek menteri tu, bodek menteri ni. Orang akademik apa macam ni? Orang akademik ni tonggak negara yang boleh memberi nasihat kepada masyarakat kita. Dah boleh jual harga akademik kita tu dengan kedudukan pergi sapu punggung orang politiknya. Betul, saya kata betul. Saya cukup kecewa dengan orang akademik kita. Saya tak sebut lah orang tua ni nak naik pangkat tu, naik pangkat ni. Mengorbankan habis nilai-nilai akademik ni. Buat apa? Saya tak sebut lah besok masuk dalam kubur mungkin nak tanya gini. Dah. Sebab saya kata kebangkitan. Saya nak kata dululah. Apa tu? Apa dia tu? Profesor apa kita tu? Dululah. Profesor negara apa kita tu? Lo ni tak ada lah kot. Ada. Bila Mahathir jadi Perdana Menteri, dia pokok sikit. Baca lerak apa semua sekali. Dah. Apa mereka itu buat? Orang politik bagi kuasa, bagi otoriti, bagi duit, banner profesor negara. Apa orang profesor kita buat? Kalau ni je buat menteri ni. Meeting ni tak nak je buat menteri ya, nak pergi sapu punggung menteri ya. Padahal ada. Jadi profesor negara pun tak boleh nak harap profesor besar-besar. Yalah, serupa kita sebab kita dalam tu. Tapi bolehkah kita cuba memecahkan keadaan? Ada? Jadi itu masalah-masalahnya. Tapi tak tahulah sekarang dia mungkin kesedaran ada cukup. Harap-harapnya bila kita terhantuk ni masa COVID ni, masa apa semua sekali. Saya tak nak tanyalah berapa banyak sumbangan diberikan oleh orang-orang akademik kita untuk membangunkan, mencerah kepala masyarakat. Sekarang ni masyarakat bila berhadapan dengan COVID, apa? Kerja bagi duit 8 nak makan tak boleh. 8 nak makan tak boleh. Padahalnya awak boleh cari sendiri. Cuba usahakan rezeki. Rezeki yang dikatakan rezeki daripada Allah ni, di mana-mana ada. Jadi cuba usaha sikit. Ni tak. Lepas tu pakat nak pinjam duit daripada KWSP lah. Ini hari ni sehari dua ni. Macam mana KWSP apa semua sekali. Orang politik ada cara fikir dia. Tapi orang akademik profesional perlu bantu masyarakat bagaimana masyarakat mendapat penyelesaian daripada masalah yang kita. Saya pun buah besar ni. Berpijak daripada rasa duga orang akademik. Cara sabu punggung politik. Macam patuah lah juga, remeh-temeh ya. Tak ada patuah besar-besar. Patuah ni menyentuh pokok ustaz. Ya. Allahu Akbar. Okey Datuk. Jadi kita dah panas enjin ya. Okey minggu depan ni kita panaskan lagi lah. InsyaAllah. Tapi kita pergi kepada soal-soal lebih praktikal dan soal-soal yang semasa supaya dapat kata ubat tu memang pahit. Kalau makan ubat manis, ubat cacing lah. Jadi kalau ubat-ubat lain tu dia kena pahit lah sikit sekali-sekala. Bolehlah hakah walau kana murah. Saya nak bagi sikit kan. Nak bagi sikit doktor sikit lagi. Pengalaman. Tak. Orang kata raja-raja ni tak percaya rakyat. Asyik duk menyambut burung, asyik bini dua, asyik apa kan. Pengalaman MDM, kita buat kunjungan hormat menghadap tuan-tuanku. Bila kita bicara sikit ya, tuanku
ada kesedaran dia untuk ni sekarang ni. Saya rasa sekarang ni apa yang ditunjuk oleh raja-raja Melayu misalnya, jauh dengan 10 tahun dulu dah. Jauh. Ada hasrat untuk memberi nasihat kepada rakyat apa-apa semua sekali. Itu benar-benar macam tu. Kemudian orang-orang yang profesional ada. Jadi kita harapnya supaya kita bersungguh. Tadi nak tutup dah. Okeylah, sekali lagi terima kasihlah kepada penonton-penonton. Ini masuk juga ni Profesor Adnan Awam pada ramai profesor-profesor kita pun. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi 1 jam dalam Jumaat Live tapi hari kami. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.